Punyalah mereka ini hendak buruk-burukkan PAS. Sampai orang yang dah keluar PAS sejak 8 tahun lepas pun mereka hendak julang dan perkenalkan sebagai mantan yang dibutuh PAS. Tak pernah tak kelakar tau media negara kita ni kan? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya telah di-tag dalam satu video di TikTok yang memaparkan laporan berita RTM yang memetik kenyataan daripada mantan yang diputus PAS kawasan Pendang iaitu Ustaz Abdul Rahim Abdul Rahman yang antara lain telah menyatakan PAS telah lari daripada perjuangannya, PAS telah mengelirukan pengundi dan juga ahli-ahlinya, konon-konon nak berjuang Islam tetapi hakikatnya tidak, dan memetik PAS berada satu kesatuan tetapi ketuanya bukan orang PAS tetapi adalah Muhyiddin Yassin, dan beliau rasa macam adakah Muhyiddin akan melaksanakan Islam, mahukan Islam seperti mana yang diperjuangkan oleh PAS. Kiranya benda yang biasa kita dengarlah daripada dulu sampai sekarang daripada para penentang PAS. Ini videonya. PAS, sebuah parti Islam namun sudah lari daripada landasan perjuangan mereka ketika ini. Bekas Yang di-Pertua PAS Pendang, Abdul Rahim Abdul Rahman berkata, PAS telah mengelirukan masyarakat, terutama pengikut mereka sendiri. Sekarang ni, pada pendapat saya, PAS telah mengelirukan masyarakat, terutama pengikut-pengikutnya sendiri. Sedangkan pemimpin mereka itu tinggi sekali, Muhyiddin Yassin. Kalau menang PAS banyak pun, Muhyiddin Yassin yang menjadi Perdana Menteri. Apakah Muhyiddin Yassin itu nak melaksanakan Islam seperti mana PAS nak? Tentu tak sekali. Ini satu penipuan. Islam mesti kena jelas, kena terang. Jangan main tipu-tipu sebalik tabir, tak boleh. Saya selalu dengar, masa 3 tahun mereka merintah dulu Malaysia, selalu buat keluar ayat, Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Patuhlah kepada Allah dan Rasul dan kepada Raja. Pasal apa ini pula ada percikan Raja pula? Kata oleh Raja patuh, wajib patuh kepada Raja. Raja Malaysia ni Pertuan Agong. Ia arahan Pertuan Agong, saranan Pertuan Agong, mereka tolak. Kalau dulu, ya kena patuh kepada Raja. Sekarang, tak mau patuh kepada Raja. Ini pasal apa? Kan ayat-ayat Quran ini dulu macam tu, sekarang macam lain pula. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila saya menonton video ini, saya tak ada rasa macam nak marah ke, nak sakit hati ke apa, tak ada tau. Sebaliknya, saya rasa macam kelakar gila dan juga ada sedikit rasa simpati pada Ustaz Abdul Rahim ini. Kenapa saya rasa kelakar? Sebab difahamkan orang-orang PAS dekat Negeri Kedah memang dah tahu belaka yang Ustaz Rahim ini dipercayai merupakan simpatisan kepada GHB dan juga Parti Amanah Negeri Kedah. GHB itu apa benda pula? Seperti mana yang pernah saya terangkan kepada anda, GHB ini ataupun nama penuhnya Gerakan Harapan Baru adalah merupakan satu pilot parti yang telah ditubuhkan oleh para pimpinan PAS yang kalah pemilihan PAS pada tahun 2015. Mereka wujudkan GHB dan kemudian GHB itu hijack Parti Pekerja dan membentuk Parti Amanah seperti mana yang kita kenal pada hari ini. Ustaz Rahim ini memang tidak pernah menyertai GHB ataupun Parti Amanah ataupun mana-mana parti secara rasmi. Tetapi dipercayai beliau telah menghantarkan anak-anak buah beliau yang cukup setia dengan beliau untuk bergerak di dalam Parti Amanah Negeri Kedah sehinggalah ke hari ini. Dan anak-anak buah beliau ini memang tidak akan melakukan apa-apa saja perkara tanpa restu daripada beliau. Jadi secara asasnya macam kelakar lah bila seseorang yang sudah tidak terlibat dengan PAS sekian lama, yang dipercayai merupakan simpatisan kepada Parti Amanah, tiba-tiba hendak berbicara berkenaan dengan PAS, konon-kononnya macam beliau baru keluar daripada PAS malam. Macam kelakar kan? Yang kedua, saya rasa sedih. Sebab apa tahu? Sebab Ustaz Rahim ini memang merupakan mantan ketua Dia Ulama, mantan yang dibetul PAS, tetapi cara beliau berbicara seolah-olah macam beliau tidak pernah faham apakah perjuangan PAS itu sendiri sebenarnya. Saya sendiri dah lama tak aktif dalam PAS, tetapi sampai sekarang saya faham betul tentang apakah yang diperjuangkan oleh PAS. Kalau Ustaz Rahim ini mendakwa PAS tidak mengetuai Perikatan Nasional, PAS berada dalam satu gabungan yang menjadi ketua ialah Muhyiddin, dan adakah Muhyiddin akan memperjuangkan Islam seperti mana yang telah dibawa oleh PAS? Benda ini saya perlu ulang baliklah sejarahnya. Ustaz Rahim pernah bersama-sama dengan PAS ketika kita semua bergabung di bawah Pakatan Rakyat bersama-sama dengan PKR dan juga DAP. Dan pada ketika itu, yang menjadi ketua kepada Pakatan Rakyat bukan Tuan Guru Haji Hadi, bukannya Tuan Guru Ni Abdul Aziz, tetapi yang menjadi ketua Pakatan Rakyat pada ketika itu yang akan menjadi Perdana Menteri sekiranya Pakatan Rakyat menang pilihan raya pada ketika itu ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sama je dulu dengan sekarang. Dulu PAS berada satu gabungan, ketuanya orang lain. Sekarang PAS berada satu gabungan, ketua dia juga orang lain.
Dan pada ketika itu, kedua-dua sama saja. Iaitu PAS merupakan parti yang terbesar, yang mempunyai ahli paling ramai, yang mempunyai jentera yang paling kuat. Sama saja. Jadi kenapa nak beza-bezakan dulu dan sekarang? Dan sekiranya kalau Ustaz Rahim ini mendakwa, konon-kononnya PAS sudah lari daripada perjuangan Islam, tidak mahu lagi untuk memperjuangkan Islam. Adakah Perikatan Nasional ini akan memperjuangkan Islam seperti mana yang dikehendaki oleh PAS? Ustaz Rahim boleh tengok dekat negeri beliau sendiri, iaitu Kedah Darul Aman. Dulu, Kedah Darul Aman ini penuh dengan kedai-kedai judi berlesen. Sekarang ini, selepas kerajaan PAS Perikatan Nasional ini mengambil alih sejak tahun 2020, kedai-kedai judi berlesen ini telah pun tidak beroperasi sepenuhnya. Satu pun kedai-kedai judi berlesen ini tidak beroperasi dekat negeri Kedah. Hasil daripada kerajaan PAS Perikatan Nasional. Kedai judi tak berlesen tu tak boleh buat apalah. Benda itu bukan di bawah tanggungjawab kerajaan negeri. Benda itu di bawah tanggungjawab Polis Diraja Malaysia dan juga agensi-agensi penguatkuasaan yang lain. Sebab dah tak berlesen kan? Tetapi yang berlesen sudah tidak ada dekat negeri Kedah. Takkanlah Ustaz Rahim sebagai orang Kedah tak perasan benda tu kot? Takkan beliau tidak merasa macam Alhamdulillah berkat pentadbiran PAS dan Perikatan Nasional kat Kedah, akhirnya tak ada judi berlesen dekat negeri Kedah ni. Satu langkah yang bagus. Jadi kita nak tanya kepada Ustaz Rahim ini, adakah Pakatan Harapan Barisan Nasional mempunyai iltizam yang sama? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang dikatakan memperjuangkan Islam dan sebagainya seperti mana yang mungkin dipercayai oleh Ustaz Rahim ini, adakah beliau akan mempunyai aspirasi yang sama dengan Perikatan Nasional untuk menutup kedai-kedai judi yang beroperasi secara berlesen dekat negara kita ini? Kalau setakat hendak kurangkan dia punya lucky draw atau special draw daripada 22 ke 8 itu tak ada benda tuan-tuan bawah sekalian. Itu adalah kerja Kementerian Kewangan. Bukan kerja PAS, bukan kerja Muhyiddin. Muhyiddin bukan Menteri Kewangan pada ketika itu. Yang menjadi Menteri Kewangan ketika Perikatan Nasional menaikkan cabutan special draw itu kepada 22 kali ialah Tengku Zafrul Tengku Aziz. Jadi ini yang kita nak tanyakan kepada Ustaz Rahim. Takkanlah beliau tak nampak benda tu kot. Dan yang terakhirnya, Ustaz Rahim mendakwa PAS tidak patuh kepada Yang di-Pertuan Agong, tak nak dengar kata-kata baginda, tak nak dengar arahan baginda, tak nak ikut apa yang baginda titahkan. Saya kena ingatkan balik pada Ustaz Rahim. Banyak kali dah saya sebut benda ini. Apa yang disebutkan oleh Yang di-Pertuan Agong itu, yang dititahkan oleh baginda, hanyalah merupakan cadangan. Bukannya titah arahan. Kalau titah arahan, dah lama dah titah tersebut akan tertulis dalam kenyataan rasmi daripada Istana Negara. Tapi masalahnya itu cuma cadangan. Dan bila namanya cadangan, maka mana-mana pihak berhak untuk menolak cadangan tersebut dengan baik. Apa isu dekat sini? Dan sekiranya kalau kita mengkritik kerajaan pada ketika ini, dianggap seperti mengkritik Yang di-Pertuan Agong sebab kerajaan ini adalah kerajaan Yang di-Pertuan Agong. Selama berapa puluh tahun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahkan pada ketika zaman COVID, zaman Muhyiddin pun, kerajaan Perikatan Nasional itu juga merupakan kerajaan Yang di-Pertuan Agong. Jadi, kalau dulu boleh kritik kerajaan Yang di-Pertuan Agong kau-kau, kenapa sekarang tak boleh? Kenapa sekarang nak gunakan 3R? Lain macam betul. Jadi kepada para media yang mungkin terdesak untuk memainkan isu untuk menghentam PAS dan juga Perikatan Nasional, terutamanya untuk PRK Pelangai ini, saya nasihatkan study betul-betul satu benda itu sebelum anda mengeluarkan apa-apa konten, apa-apa berita. Sebab kita boleh carilah sumber sejarah, kita boleh check everything daripada awal sampai akhir macam mana cerita dia. Dah jadi macam ni, jadi macam satu benda yang memalukan bagi media-media negara ini yang kelihatannya begitu terdesak sampai orang yang dah keluar PAS sejak 8 tahun lepas pun masih lagi hendak dijulang. Konon-kononnya dia keluar PAS baru semalam. Tapi itulah, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka rasa mereka boleh buat apa saja, termasuklah memanipulasi sejarah. Dasani Hamzah kata macam tu kan? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.